من شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amat angkat pasu bunga tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإذا قال لك الشيطان وإن قال لك الشيطان لعنة الله إن الله سبحانه وتعالى غني عنك وعن عملك ولا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك فقل له صدقت ولكن أنا فقير إلى فضل الله وإلى العمل الصالح والطاعة تنفعني والمعصية تضرني. بذلك أخبرني ربي في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Seterusnya Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menyebut, wa in qala, dan jika berkata, wa in qala laka syaitan, dan jika berkata kepada kamu oleh syaitan, la'natullahi, syaitan bila disebut maka sebut di belakangnya adalah la'natullahi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, para sahabat radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, ataupun radhiyallahu anhum, para ulama rahimahullahu ta'ala, syaitan la'natullahi alaih. Kepada orang tak boleh kata la'natullahi alaih, tak boleh kata la'natullahi alaikum, tak boleh. Berat sangat mengatakan laknat kepada orang. Siapa-siapa yang mengatakan laknat pada orang, kalau orang tu tak dilaknat, dia terlaknat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecuali lepas dia mati terbukti kekufuran dia, jadi bolehlah kita kata laknatullah. Orang bukan Islam, selagi mana mereka belum menentang Islam,
Jadi mereka belum lagi menjadi musuh Islam. Tapi kalau mereka dah menentang Islam, barulah mereka jadi musuh Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa in qala laka syaitan. Dan jika berkata kepada engkau oleh syaitan laknatullahi alaih, inna Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu boleh kita kata Fir'aun laknatullahi alaih, dia menjadi penentang Nabi Allah Musa dan mati dalam kafir. Qala wa in qala laka syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat bagi penuh ayat. Wa in qala laka syaitan. Dan jika berkata kepada engkau oleh syaitan laknatullah, inna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun anka, terkaya daripada engkau, maknanya tidak memerlukan engkau, wa an amalika, dan tidak memerlukan amal engkau, wala tanfa'uhu ta'atuka, dan tidak mengambil manfaat Allah Ta'ala dengan amal engkau, dengan ta'at engkau, wala tadurruhu ma'siyatuka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memudaratkan dia maksiat engkau. Faqul lahu sadaqta, katakan kepada dia kamu benar. Walakin tetapi ana faqirun, aku yang faqir. Aku faqirun, aku faqir. Faqir makna memerlukan. Ana faqirun ila fadlillah, aku perlu kepada kurniaan Allah. Wa ilal amali as-salih, dan aku perlu kepada amalan yang soleh. Wa ta'atu, dan ta'at itu tanfa'uni, memberi manfaat kepada aku. Wal ma'siyatu, dan maksiat itu tadurruni, memudaratkanku. Bidzalika, yang demikian itu, akhbarani Rabbi fi kitabihil aziz, telah menyebut oleh Tuhanku dalam kitabnya yang mulia, wa ala lisanihi wa ala lisani rasulihi, dan juga semua itu termaktub di dalam lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Haddad pada pagi ini ialah lanjutan daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perintah ataupun suruhan Imam Haddad kepada wa'man lillah, beramallah kamu kerana Allah, li'annahu rabbuka, kerana Allah itu Tuhan engkau, wa anta abduhu, dan kamu itu hambanya. Dan Imam Haddad juga suruh sebelum ini, was'alhu, pohonlah kepada Allah, an yudkhilaka jannatahu, untuk dia masukkan engkau ke dalam syurganya, wa an yu'izaka, dan mintalah kepada Allah dia lindungkan kamu, min narihi, daripada masuk ke dalam nerakanya, bi fadlihi wa rahmatihi, dengan kurniaan dan rahmatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi bila mana dia suruh kita beramal, Imam Haddad dalam pengalaman dia, syaitan ni dia pandai masuk. Dia pandai masuk. Bagaimana dia nak menggelincirkan seseorang daripada beramal? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ialah pakar strategi. Dia strategis. Orang yang paling pandai mengatur strategi macam mana nak jatuhkan seseorang daripada pandangan Allah, dan juga untuk menjatuhkan seseorang, menggelincirkan seseorang ke dalam neraka, sebab dia nak meramaikan orang masuk neraka bersama dengan dia. Itu dia panggil
Iblis dan syaitan ni adalah tentera-tentera iblis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Syaitan pandai nak menggelincirkan orang. Satu masa satu orang tu beribadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadat dia ni luar biasa. Ibadat dia buat tanpa henti. Dia berhenti, tak berhenti, makan, qada hajat, tidur sikit, bangkit buat lagi. Siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Tanpa henti ibadat dia. Satu hari iblis ni dia nak perkenal orang ni. Orang ni abid, ilmu tak ada. Ibadat kuat tapi tak ada ilmu. Iblis masuk tempat dia buat ibadat, iblis mayang tepi dia. Lagi dahsyat, berak pun tak berhenti, berhenti qada hajat pun tidak, berhenti makan pun tidak, berhenti tidur pun tidak, sepanjang masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penuh dengan taat saja. Iblis tu tak kata apa-apa, dia tunjuk dia buat ibadat ya. Sehingga ibadat iblis tu mencuri perhatiannya. Dia ni, siapa dia main buat ibadat apa orang ni? Sakan sungguh. Aku berhenti juga. Dia tak berhenti langsung ni. Last sekali iblis sembayang, dia stop, tolong Ustaz. Nak tanya, siapa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awak sakan sangat. Macam mana boleh buat ibadat apa orang ni? Aku ni berhenti juga. Hang tak berhenti sama sekali ni. Hang dahsyat sungguh ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi iblis pun kata, hang nak dia macam aku? Oh, tak ah. Kalau hak dia macam aku, hang kena buat, hang nak buat ibadat. Kalau hang nak dia macam aku lah, hang kena buat maksiat juga. Dia pergi kot tu, kena buat maksiat juga. Saya faham ni. Allah SWT, hang kena buat maksiat juga. Nak buat maksiat. Maksiat apa aku nak buat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hang bunuh siapa-siapa? Jangan bunuh orang. Hang tak berani buat bunuh orang. Takkan aku nak bunuh orang pun. Hang zina. Ya Allah, mana boleh nak buat macam tu? Tak boleh zina. Tak boleh. Kalau itu hang minum arak. Minum arak boleh. Dia ingat tu paling ringan sekali. Sedangkan arak tu umul khaba'is, ibu segala keburukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya oleh kerana tak ada ilmu, turun daripada tempat ibadat, pergi nak minum arak. Senang ya, iblis kelentong dia. Pergi kedai arak, sallallahu sayyidina Muhammad, minum arak, mabuk, lintas orang perempuan. Akhirnya sallallahu sayyidina Muhammad kelabu mata, berzina dengan perempuan tu. Sedap-sedap yang dia berzina tu ialah isteri orang. Sallallahu sayyidina Muhammad. Takut suami dia tahu, dia tikam orang perempuan tu. 3 perkara dia buat. Maknanya tu dia panggil iblis. Dia pandai, dia tahu nak kelentong. Kadang-kadang Tok Guru dia mengajak tentang riya, sum'ah, ujub dan takabur. Riya, sum'ah, ujub dan takabur. Riya ni kita buat ibadat nak tunjuk ke orang. Sum'ah kita buat ibadat, kita nak ibadat kita buat sampai ke orang. Orang cerita tentang kebaikan kita sampai di telinga kita. Kita buat baik. Ujub kita heran dengan diri kita sendiri. Hebat aku boleh buat. Takabur, waktu mana kita pelekeh orang, hampa tak boleh buat, aku boleh buat.
Heran tak tahu buat apa tu. Lekeh orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba kata tok guru saya, tahu tak riya, sum'ah, ujub, takabur itu sifat tok guru. Riya, sum'ah, ujub, takabur sifat ulama. Kadang-kadang ulama bercakap, dia lupa kata tu panggil dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia bercakap kat orang, tiba-tiba hak tu dia buat. Dia kata dia ilmu banyak. Satu orang tu, waktu saya mengajar dulu ni, satu sekolah agama, dia alim, dia orang pondok. Allahumma salli ala sayyidina. Kami tak alim, kami menjadi sekolah agama je. Jadi kami tak reti banyak. Jadi banyaklah kami tanya dia, hak tu, hak ni, hak tu, hak ni, hak tu, hak ni. Tak reti tanya. Ramailah kawan-kawan nak masuk mengajar, tengok kitab tak faham, berujuk kat dia, ustaz tolong tengok ustaz, ni makna macam mana. Tiba-tiba sampailah pada pengetahuan kami, dia beritahu kat isteri dia, di sekolah ni paling banyak ilmu dia, di sekolah ni yang paling banyak ilmu dia, yang paling alim dia. Oh, dia kata dia alim. Tu takut bila kata sendiri alim tu jadi macam mana, takut jadi ujub kata diri alim. Nabi Allah Musa AS, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika orang tanya, hai Musa, hai Nabi Allah, kami nak tanya, siapa paling alim? Aku. Ana. Oleh kerana Nabi Allah Musa kata dia paling alim, Allah didik Nabi Allah Musa, itulah yang jadi pertemuan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir. Ilmu ni yang paling banyak ilmu Allah. Kita kena kata wallahu alam, Allah yang paling alim sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kadang-kadang kita alim hukum, tapi kita tak alim tentang Allah. Masalah hukum semua kita tahu, tapi nisbah alim tentang Allah ada dalam kita ni. Dia paling alim tentang Allah, dia paling ada ilmu tentang Allah. Itu tak boleh kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ilmu ni, sebenar-benar ilmu, sebenar-benar alim ialah alim tentang Allah. Contoh Imam Mahdi alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Mahdi ni bila dia masuk, bila dia dizuhurkan oleh Allah esok, dia jadi fitnah pada orang-orang alim. Orang tengok ilmu dia, takkan dia kot. Dia ilmu berkenaan hukum ni, dia ialah ilmu yang boleh kita dapat dengan cara kombinasi, campur-campur ilmu. Aku tak tabak ni, hang tabak tu. Faham tak? Dalam masalah ni aku tak tahu, hang tahu, jadi aku tumpang hang. Masalah ilmu tu dia panggil alim. Contoh kata alim ahli fatwa, sama-sama mencetuskan satu hukum mengikut kepakaran, kelebihan masing-masing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Tapi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, taib, hak tu seseorang dia dengan Tuhan. Hak itulah yang menyebabkan Imam Mahdi lebih daripada semua para awliya, sebab dia paling kenal Tuhan sekali. Dia ialah khatamul awliya, dia penutup wali-wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungkinlah dia tak, mungkin dia sekarang, contoh kita kata, mungkin dia sekarang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada lagi yang lebih alim tentang Allah daripada dia. Contohnya, dia yang paling tinggi sekali di antara ulama-ulama dunia lah ni, kita kata Habib Omar contohnya. Allahumma salli ala sayyidina Habib Abu Bakar Al-Adni contohnya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai contoh. Ini ulama-ulama dunia, semua wali-wali Allah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ali Jum'ah contohnya, semua wali-wali Allah.
Saya tengok sekali akhlak Syekh Ali Jumaah, cantik. Dia duduk dalam majlis. Dalam majlis dia tak pakai cara ulama pun, dia pakai kepiah Mesir tu. Macam Syekh Mutawalli pakai tu, kepiah Mesir tu. Dia duduk dalam majlis. Tiba-tiba mai tu budak. Allah, cara dia ra'i budak tu, kita kata ish ulama besar. Akhlak Rasulullah. Semua ni ulama, semua ni awliya. Tapi nak sampai pada Imam Mahdi ni, ada wali-wali yang lebih besar daripada hak ketiga-tiga yang saya sebut ni sebagai contoh. Tengok Habib Omar dah hebat. Tengok Syekh Ali Jumaah dah hebat. Tengok ulama-ulama lain memang dah hebat. Tapi sebelum mereka ni ada yang mastur. Mereka ni masyhur, orang kenal. Tapi yang tak terkenal tu banyak lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang tak terkenal tu banyak lagi. Daripada pelbagai bangsa dan keturunan. Tu Allah mencipta kekasih-kekasihnya, para ahli dia di kalangan macam-macam jenis orang. Jadi kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kata kita alim, cuba tengok Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, orang main tanya 40 soalan, jawab 10. Orang main tanya 40 soalan, setiap orang tu 40 orang tu mai, setiap orang tanya soalan kepada Imam Malik. Dia main daripada kampung mana tak tahu, main 40 orang, setiap orang tanya satu soalan. Imam Malik hanya menjawab 10 soalan. Lepas tu dia kata kat depa tu, hampa balik rumah, balik kampung hampa bagi tahu orang kampung hampa, Malik ibnu Anas, Abdul Malik ibnu Anas ditanya 40 soalan, hanya jawab 10 soalan. Dia kata jawab tu ya. Jadi dia tak rasa lekeh, dia tak rasa kurang dengan sebab hanya menjawab 10 soalan. Bukan dia tak kerti, tapi dia amanah. Faham? Bukan dia tak kerti hukum, tapi dia amanah. Sebab apa dia tak jawab? Tu dia yang tahu. Mungkin orang kata, ish Imam Malik no alim no, tapi tak kerti jawab hak tu. Tak menjawab bukan tak kerti, tapi ada sebab. Contoh ada seorang tok guru. Tok guru ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas mengajak, orang tanya, Assalamualaikum tok guru. Waalaikumsalam. Dia saya tanya satu soalan, insya-Allah. Tok guru, apa hukum puasa hari Isnin Khamis? Tak apa. Minggu depan saya jawab. Saya minta maaf, minggu depan saya jawab. Orang ni kata, Tok Guru tak kerti jawab hukum puasa Isnin Khamis. Minggu depan baru dia mengajak, pengajak dia tanya, siapa minggu lepas tanya bab puasa Isnin Khamis? Saya, Tok Guru. Isnin Khamis tu hukumnya, kalau kita puasa Isnin Khamis hukumnya sunat. Elok kita puasa Isnin Khamis, hukumnya sunat, Nabi kita buat. Nak jawab tu, lepas tu dia kata, pasal apa agak-agak hampa aku tangguh jawab seminggu? Tak tahu, aku tak puasa lagi Isnin Khamis, jadi aku puasa dulu baru aku jawab. Baru kita faham. Lepas nak menjawab jawapan yang telah lepas buat, lepas amanah. Jadi subhanallah, iblis ni dia pandai masuk. Orang alim dia masuk macam ni, dia nak rosakkan amal orang tadi. Siapa paling alim? Semua dalam kami ustaz-ustaz sekolah tu, abang paling alim sekali. Allahu akbar. Maknanya, sebab itu guru saya Ustaz Syauqi Ibrahim, dia si ustaz dan ulama, rendah diri, masya-Allah. Dia kata, saya bukan ulama, saya tukang bawa beg ulama ya. Ustaz Azhari almarhum, ketua dewan ulama, alim, masya-Allah. Kalau tak alim, takkan orang nak pergi angkat ketua dewan ulama.
Allahumma salli ala sayyidina Ustaz Zahri almarhum, dia menghafal Quran 6 bulan ya. Dia mengaji di India, menghafal 6 bulan je Quran. Otak dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hukum kau, masalah hukum ni halus betul. Segi masalah hukum ni, kita jawab macam ni, dia halus lagi jawapan dia. Kalau pergi rumah dia pergi rumah tu bila pun dia dengan kita ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dengan kita ya. Kita pergi rumah orang, main rumah saya kan, mana ada kitab di atas meja, semua kitab dalam atas rak, dia kitab atas meja semua. Tu makna baca semua. Ini tak baca, mana ada tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kali itu kami pergi rumah dia, ziarah dia. Ziarah ni dia tengok baca kitab. Tengok baca kitab. Duduk. Babak Ustaz, alhamdulillah tak apa. Sembang. Tak apa no, saya sembang. Dia nak baca sikit dia kata. Baca. Lepas tu Musa anda Sina Muhammad. Dia kata saya ni duk baca kitab Arab ni, bukan faham sangat Arab ni. Boleh terima tak ni? Saya baca kitab Arab ni, saya bukan faham sangat Arab ni. Kita dengar lah. Tu rendah diri. Orang alim ni dia tak kata dia alim. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab dia berasa ilmu dia bukan hak dia. Malaikat yang kena Tuhan tu jawab betul dah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada ilmu kami. Malaikat apa yang kau ajar pada kami? Kalau kena Tuhan jawab macam tu. Allahumma salli ala sayyidina. Nak kata ilmu kita ismalu wala, bukan kita pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu pun malaikat jawab. La na'rifuka haqqa ma'rifatik. La na'rifuka haqqa ma'rifatik. Kami belum kenal engkau dengan sebenar-benar kenal. Tu malaikat. Hak jawab betul tu, kata tak kenal Tuhan lagi. Jadi subhanallah, mungkin ni boleh kita faham. Jadi ilmu tentang, contoh kita kata masalah Sayyidina Muhammad. Mungkin hari ini masalah seseorang yang Allah tunjuk, akan tunjuk dia sebagai Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Segi ilmu dia dengan Allah Subhanahu wa taala dibanding Habib Umar mungkin rendah sikit hari ini. Dibanding dengan Syekh Ali Jumaah mungkin rendah sikit ataupun rendah banyak. Tapi malam yang Allah tentu, dia sempurna dalam satu malam. Malam itulah Allah limpahkan kepadanya ilmu berkenaan dengan dia, berkenaan dengan Allah, sehingga ilmunya lebih tinggi, lebih daripada semua para awliya yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Mudah-mudahan Tuhan jadikan kita orang yang tak meninggi diri, orang yang selalu rendah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala, jadi kalau syaitan ni dia kata, hang nak buat ibadat tu, hang nak buat ibadat, hang tak ada Tuhan bukan perlu kat ibadat hang. Tuhan tu ghaniyun anka, dia tak perlu kat hang pun. Dia kaya, dia tak perlu kat hang. Orang kaya tak perlu duit. Faham tak? Orang kaya tak heran duit. Cuba tengok tu nama apa? Iqbal hak nak kahwin dengan Datuk Bida tu. Dia marah semua orang kata dia tak tumpang Datuk Bida. Dia kaya, dia pun jutawan dia. Soalan Samad. Dia tunjuk apa yang nak bagi kat follower dia pada dia tunjuk kan. Kucing dia pun 50,000. No, soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia buat keluar dia dampai duit. Nak heran apa duit? Nak heran apa duit? Orang kaya nak heran apa duit? Dia kahwin Datuk Bida bukan dia nak duit Datuk Bida. Dia kaya dah. Dia kata. Soalan. Saya kaya dah. Dulu ni saya basuh pinggan ni dia kata. Itu rezeki seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau Tuhan ni bukan kaya, dia maha kaya, dia tak perlu kita dah. Iblis pun pandai dia masuk waktu macam tu. Hang nak buat ibadat, hang tak, Tuhan tak perlu ibadat hang. Dia kaya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat ibadat tak bertambah pun kesempurnaan dia sebagai Tuhan. Dia sudah sempurna sebagai Tuhan. Tok Guru mengajar,
Kita ni hamba kita, bila kita ni, kita mesti perlu pada kita. Tok guru mengajar, dia perlu anak murid. Tak ada anak murid mengaji, dia boleh mengajar. Dia perlu anak murid. Bukan anak murid dia perlu kat dia seorang. Tok guru pun perlu anak murid. Saya kalau buat live mata-mata, saya tak kerti mengajar, cakap betul tu. Cakap tak ada respon. Tak boleh mengajar, tak kerti. Tu saya respect orang bercakap depan handset tu. Dulu orang duk heran cakap pakai handphone, cakap dengan siapa tu? Allah senang. Saya tak boleh mengajar. Lepas tu kena ada juga seorang dua macam ni ustaz nak tolong dengar. Tolong dengar tu dengar bagi elok, jangan dengar tapi mata macam tu. Dengar macam tu. Rosak otak dia. Geram orang nak tidur. Tidur duduk sebelah, jangan duduk depan, jangan belagak kemas. Tak mengantuk menyerok balik orang. Dan bagi saya dengar lagi, saya tengok kalau mengantuk. Mati point. Tapi kalau ada respon. Tok guru macam ada seorang kawan saya seorang, Ustaz Amir meninggal, almarhum. Allahu Akbar, wali Allah rasanya. Anak murid semua tidur, dia boleh mengajar depan lorang yang ngaji kaya. Hal lain tidur habis. Ingat Ustaz Amir, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amir dia boleh mengajar. Saya tak boleh mengajar. Siapa tidur ni? Hei, makit. Tapi saya mengajar insya-Allah. Waktu saya mengajar dulu ni, tak ada pelajar tidur. Tapi mengajar di darasah ni ada orang tidur. Saya nak masuk kelas tu, orang semua jagalah. Salah sangat. Bila saya masuk kelas, semua buka kitab lah. Saya pun heran. Baguslah budak-budak ni. Rupanya ada SB. Dia nak tengok. Bila saya main, Ustaz main. Bila saya masuknya, baguslah mereka ni. Tak ada seorang tidur. Pasal apa? Waktu tu saya singa. Muda, balik Mesir, cengih. Salah Sayyidina Muhammad. Syedah tak dan kot Ustaz cengih waktu tu. Dan. Syedah dan. Cengih semua. Saya lalu kelas, sepi. Kita ada baguslah lepas ni. Allah ni tak cengih dah, tua tak kat cengih dah. Tu lepas tidur. Dulu tengah-tengah duk mengajar, no. Perangai apa, perangai siapa tak tahu. Tengah duk mengajar orang tu duk pegang ni bali tu. Mujak tak kena. Perangai tok guru turun. Saya mengaji dulu di Mahat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali tu ngaji ni jangan tidur. Tapi hari tu terlap sikit. Tiba-tiba main pemadam. Pup. Kena pemadam tu jegir tu tak pejam-pejam lah. Yang baling saya Ustaz Noh, Ustaz saya, Ustaz Khot, ngajak takbir juga. Dia kata, ambil balik pemadam pergi hantar ke Ustaz. Lepas tu kalau lain pula masalah Sayyidina Muhammad, kena juga sekali tu. Cikgu matematik Ustaz Hasan, masalah Sayyidina Muhammad, ngajak dia celik macam mas. Kejam. Tiba-tiba sampai apa? Sampai kapok. Pup. Tepat cikgu balik tu. Amboi. Kena kapok jaga-jaga tu. Jaga-jaga tu yang tak tidur balik, yang tak tidur siapa? Sebab 1000 mata tengok kita. Jadi tak tidur. Rupanya perangai ustaz tu turun juga. Ni tapi tak ada lah perangai tu. Sebab tu dah mana nak cengih-cengih dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tu maha kaya. Dia tak perlu pada siapa-siapa. Tak menambah pun kekayaan dia. Sebab dia dah sempurna. Okey. Kalau iblis kata macam tu, kata kat iblis, sadaqta, hang betul. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina, aku fakir kepada fadlillah. Aku nak kurniaan Allah. Wa ilal amali salih, aku berhajat kepada amal soleh. Aku kena buat amal soleh. Aku kena beramal untuk Allah.
wa ta'atu, nak abadkan hak iblis, ta'at memberi manfaat pada aku. Wal maksiatu taduruni, dan mudarat dan maksiat itu memudaratkanku. Itulah yang mengkhabarkan aku oleh Tuhanku dalam kitab sucinya Al-Quran, dan itulah yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni Musa Sayyidina Muhammad kena ada ilmu. Kena ada ilmu nak buat ibadat ni. Kalau tidak kena kelentong situ. Contoh ambil sembahyang. Ambil sembahyang 3 kali ya. Tapi iblis pergi kata, pergi bisik tu, tak cukup lagi tu, tak kena sikit lagi. Jadi 4 kali. Kalau 4 kali kena tambah 5. Faham? Lepas tu iblis dah 5 lah. Soalan dia kata, tu hak tan janggut-janggut tak kena lagi tu. Jadi 6 dan 6 kena tambah 7. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dia pandai nak masuk kat kita. Ada satu orang tu, kawan saya, Musa Sayyidina Muhammad, ambil semayang macam mandi. Orang tanya, mandi ke? Ambil semayang. Loncun habis ni. Last sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahu berapa tahun duk wah-wah tu. Dia minta ahmad dulu, Musa Sayyidina Muhammad. Satu kali tu, tengah duk ambil semayang, orang dah semayang dah, duk ambil semayang lagi. Tak kena atau mana tau. Tiba-tiba dia berasa orang cuit dia. Tengok-tengok, siapa cuit? Tak ada. Iblis dah cuit tu. Siapa lagi? Jadi dia pandai. Dia pandai nak kenal kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kalau tidak, nilai ibadat kita jadi kurang. Tuhan potong markah pasal was-was. Sembahyang ni kena sungguh, kena betul, tahu cara. Kalau kita tak tahu cara, jadi kita kena tipu. Bila kita was-was, jadi kuranglah nilai ibadat yang kita buat. Qala fa in qala laka in kunta sa'idan 'inda Allah fa innaka la mahalata tasiru ila jannati sawa'un kana sawa'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kunta ta'i'an aw 'asiyan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Pagi ini hadis kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditaja oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Grup Infak Masjid Darus 4, Fauzilah Keluarga Kulim, hamba Allah seluruh ahli keluarga, tim NAD Pendamar Indah, Syed Hamid, Syed Abdullah, Mak Roni Mamat, family Nur Aini, Nur Siah, Nazaha Yusof dan para arwah Ampang, Ibrahim dan Nur Azlin keluarga Shah Alam, Puan Zanab Dab dan keluarga Selangor, Nik Hafizi dan Umi Kalsum Puchong, hamba Allah keluarga Kelantan, Syasidah Husin keluarga dan para arwah Taiping, Salmah Ismail keluarga dan para arwah Selangor, Muhammad Tajuddin Ahmad, Rozita, Taman Soga, Batu Pahat Johor, Mazdi Abdullah dan Mulyadi Singapura, Masyidah Muhammad Kuala Kedah, hamba Allah keluarga Kuala Nerang, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Zam Awari, Wan Nur Azizah keluarga Kuantan Pahang, Muspira, seterusnya hamba Allah Padang Lumak yang Kedah, Rokiah Saad Baling, Zaujah Nizam Seremban, Hajah Suraya dan keluarga Kuching Sarawak, hamba Allah sekeluarga Setiawan Perak, Rokiah Saad Baling, Amirah keluarga Ipoh, Nur Wahida, Khairul Nizam, anak-anak Kampung Cegak Pendang, Muhammad Rozi Husin, Nur Fadilah dan anak-anak Puchong, Muhammad Faiz dan Nur Adilah Ipoh Perak, Nur Halinda, Khairul Nizam, Najwa, Khairul Ammar, Khairul Adib, Hasanah, Taman Datuk Senu Kuala Lumpur,
Ishaq Abdullah dan Sa'idah Hussein sekeluarga Batu Pahat, Marina dan Alisha Taman Pematang KL, Suzy sekeluarga Kajang, Kak Rodiah sekeluarga Jalan Tok Kumbang, hamba Allah sekeluarga Bertam, Nurul Aisyah Ali Muhammad Sungai Petani, Hajah Zubaidah Haji Yaakob, Mazlina Azmi Azizul Rashid Kulim, Fauziah Jitra Amran dan Niza Basimas Kelantan, hamba Allah dan keluarga Port Kelang, Rahmah Taliza dan keluarga Tasik Lugok Pulau Pinang, Fatimah sekeluarga Ceras, hamba Allah Seri Gombak, Nur Aisyah Abdul Rahman Kampung Naitih Kuala Nerang, Cik Nurhan Abdul Khalid dan suami Sungai Petani, hamba Allah Seri Iskandar Perak, hamba Allah Syed Kedah, Siti Nur Hayati dan Muhammad Aiman Gelempang Shah Alam, Yusri Harun dan isteri Kulai Johor, hamba Allah sekeluarga Rauk Pahang, Muhammad Satria Budiman sekeluarga Kajang Selangor, Sabiah binti Rapah Selangor, Ahmad SPPK Segambut, hamba Allah Kota Baru, Narita Abdul Latif Tasik Glugok, Nazura Abdul Latif dan keluarga Bandar Tasik Mutiara Pulau Pinang, Siti sekeluarga Desa Pandan, Mak Suati sekeluarga Sarjana Utama Sungai Buloh, Hajah Syahridah dan keluarga Ampang Selangor, Suhaila binti Muhammad Pucung Selangor, Syarmila dan keluarga Alok Stak, Nur Hafsa Nizal Saad sekeluarga Kajang, family Gresik, generasi arwah Haji Ahmad bin Sebi dan Haji Ahmad Osman Taiping Perak, Haji Wan Syakizar dan Hajah Harmiza dan keluarga Kajang, Muhammad Ridwan bin Jamal Kampar Perak, Asmawati sekeluarga Kampung Jelek Alok Stang, hamba Allah dan keluarga Serendah Selangor, arwah Hasmah binti Bakar Bera Pahang, Nusaibah Umarah binti Norman Nilai Negeri Sembilan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Hamiza sekeluarga hamba Allah Tanah Merah Jitra, Farouk dan Farhana KL, Aina Farouk Farhana minta doakan mudah-mudahan isterinya mudah bersalin pada hari ini, amin. Aina Kelantan, Nur Hayati dan keluarga Taman Pelangi Semenih, kita doakan insya-Allah mana-mana yang sakit Allah bagi kesembuhan, mana-mana yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan sakit kita doakan Allah bagi ketabahan. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita semua dalam taat, diampunkan kita semua dan kita balik berjumpa Allah tanpa sedikit pun dosa kita yang tinggal tanpa diampun oleh Allah. Mudah-mudahan Allah murah rezeki kita melimpah-limpah. Allah selamatkan umat Islam daripada fitnah dunia akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita sepanjang masa, detik dan ketika, sehingga kita selalu hidup dalam rahmat dan kasih sayang Tuhan. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita, anak cucu kita orang yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang kenal Tuhan, yang bantu Islam, yang bantu perjuangan agama ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan semua hajat kita. Allah kabulkan, Allah berkati, Allah rahmati kita semua. Amin rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta qal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mawlid.